Okey, terima kasih. Okey, ada nampak tak skrin? Nampak. Okey. Okey, semua dah buka Photoshop ke? Sudah. Okey, so hari ni kita punya objektif adalah untuk membina satu poster yang mana tak kisahlah poster tu poster apa, tapi kita boleh buat satu poster. So hari ni Kak Fatih akan ajak untuk buat satu poster bentuknya macam ni. Kemudian sekejap. Okey, ni macam ni . So kita akan start dengan canvas. Maksudnya size daripada size poster kita tu macam mana, dan Kak Fatih akan ajak cara cari bahan untuk kita masukkan dalam kita punya poster, dan cara install font, cara remove background dan rectangle manipulation. So basically kita akan ajak untuk hasilkan poster yang macam ni. Tapi tak semestinya kita kena hasilkan sebiji macam ni. Cuma Kak Fatih akan ajak macam mana nak buat rectangle ni. Lepas tu yang kapal terbang ni dan belakang ni macam mana kita nak main dengan font dan sebagainya lah. Okay, so first kali kita akan start dengan buat canvas dia dulu. Tekan file dan ambil new. Okay, so ni adalah kita punya first benda yang perlu kita buat. Okay, dan dekat name ni kita boleh rename tajuk apa kita nak letak poster kita tu. Okay, contohnya letaklah bengkel Photoshop kan. Okay, dan basically kalau untuk size social media, contohlah dekat sini kalau siapa-siapa ada yang size social media, contohlah dekat sini kalau siapa-siapa ada yang size okay, kalau lah dekat sini ada siapa-siapa yang exco multimedia dan dia kena post dekat Instagram, biasanya kita akan guna size square kan. Okay, kalau size square seeloknya lah kita guna 1000 pixel darab 1000 pixel dan resolution dia adalah 300. Okay, ini adalah yang terbaik lah untuk hasilkan poster yang clear, tak adalah kabur-kabur kan. Dan color mode ni dia ada dua, RGB dengan CMYK. Biasanya lah yang kita akan guna. Kalau RGB dia untuk screen, untuk macam kita tengok dekat Instagram, dekat laptop ke phone ke, kita perlu guna RGB. Tapi kalau kita nak print banner atau kita nak print poster, kita perlulah menggunakan CMYK. Dia sesuai untuk print lah. Okay. So sekarang kita akan guna RGB lah. Okay, dan background content kita akan guna white je. Kalau kita tak mau ada background belakang, kita boleh guna transparent. So sekarang kita guna white. Boleh ke setakat ni? Kalau ada soalan boleh terus tanya sebab Kak Fatih tak nampak chat sekarang ni. Boleh terus tanya Kak, apa ni? Saya dah tekan link tu, lepas tu tak tahu nak tekan apa. Adakah yang link Photoshop yang Kak bagi tu? Saya kan belum download lagi. Macam saya dah tekan link, lepas tu tak tahu nak tekan apa. Link Telegram tu kan? Link Photoshop yang dalam WhatsApp yang ada siapa forward. Sekejap. Link apa? Nik Nazif, nanti saya PM macam mana Okay. Terima kasih. Okay, kalau ni size ni adalah untuk post dekat social media kan. Andai katalah kita nak buat banner. Sekejap, kalau buat banner, ini banner
kalau banner, basically kita akan guna kaki kan. Kalau kita nak print banner tu kita akan guna dalam saiz kaki lah. So kaki ni lebih kurang sama dengan inci. So kita akan guna inci. Contoh kita nak buat poster tu 6/4. So just tulis 6 dan 4. Resolution ni kalau banner nak letak rendah pun tak apa sebab orang dia macam tak perhati sangat lah bila kita print banner tu. Melainkan kalau poster, kita macam akan tengok, kita akan zoom kan. So kita kena buat resolution tinggi kalau untuk tayang dekat skrin. Kalau untuk banner, kita rendah pun tak apa. Okay, and then kalau kita nak print kan, contoh kita nak print banner tu, kita akan guna CMYK. So basically white lah. Dan tekan OK. Okay, so ni saiz untuk banner. So hari ni Kak Fatih akan guna saiz banner ni lah. Okay, semua dah okey ke dengan canvas ni? Okey. Okay, kalau okey kita teruskan Okay, first sekali adalah macam mana kita nak cari bahan untuk kita hasilkan satu poster. Okay, biasanya kalau Kak Fatin sendiri, Kak Fatin biasanya kalau jumpa je poster dekat status WhatsApp ke apa kan, Kak Fatin akan screenshot dan simpan sebagai rujukan. Kadang kita boleh je edit tapi kita kekurangan idea. So dari mana kita nak dapat idea tu kan? So selalunya Kak Fatin akan cari dekat Freepik. Pernah dengar tak Freepik? Tak pernah. Okey, tak pernah masuk. Okey, Kak Fatin cuba ni. Ni adalah ejaan dia, freepik.com. Cuba semua search macam ni freepik.com. Okey, dia akan keluar macam ni kan? Semua dapat? Okey, andai katalah kita nak buat poster yang macam ni. Okey, so kita nak cari benda ni. Benda ni tak tahu macam mana nak cari kan. So ni adalah tons paper, maksudnya paper yang macam tergoyak sikit lah. So kita letak dia punya keyword. Kita search tons paper. Then search. Okay, ni adalah bahan-bahan tau, ni bukan idea. Kalau idea, nak cari idea, cari dekat Google ke. Contohlah kita nak buat poster Ramadan. Okay, kita carilah dekat Google, search poster Ramadan. Ataupun dekat sini pun boleh search Ramadan. Contohlah kita nak buat poster Ramadan kan. Search dekat sini. Okay, and then nanti dia akan keluar pelbagai bentuk ataupun pelbagai design yang kita boleh jadikan idea ataupun kita masih boleh ambil. Contohlah kita nak ambil bulan ni, kita boleh ambil dalam ni. So Kak Fatih takkan tunjuk untuk Ramadan ni lah, Kak Fatih akan tunjuk untuk yang Kak Fatih buat tadi tu. Contoh kita nak tons paper kan, research. Kalau Kak Fatih laju kita tahu, Kak Fatih tak mau ada yang tertinggal. Okay, and then kalau yang macam ni adalah untuk premium. Maksudnya kita tak boleh ambil lah kalau kita tak sign up as a member ataupun premium lah, dia kena bayar lah yang ni. So Kak Fatin biasanya guna yang free je. Sebab yang free pun cantik-cantik. Okay, so kita nak yang macam ni kan, yang warna kuning ni. Kak Fatin saja tak letak dalam Google Drive tu sebab nak ajar macam mana nak cari dan nak install. Sekejap. Okay, so carilah yang mana yang berkenan. So next page. Okay, contoh Kak Fatin nak yang ni. Kita jumpa yang ni kan. Kita tekan dekat gambar tu and then klik download. Tapi yang ni kita kena ada Adobe Illustrator. Kalau tak ada Adobe Illustrator, tak semua file yang kita boleh download. Kalau kita tak ada Adobe Illustrator tu, kita kena filter dekat tepi and then kita ambil yang PSD. So nanti dia akan keluar segala file yang dalam bentuk PSD sahaja. Inilah yang bentuk dalam PSD. Tapi kalau ada Adobe Illustrator, just nice lah kalau ambil yang tadi. Ada tak yang tak ada AI? Ke semua ada AI? AI tu Adobe Illustrator ada lah. Tak ada kan? Tak ada. Okay, so nak tunjuk ke tak Okay, tak payahlah tunjuk yang tu. Kita tunjuk yang PSD contoh PSD.
filter dulu, ambil yang PSD. Sekejap. PSD and free lah. Free. Okay, kalau free dan PSD tak banyak tapi kita try lah ambil yang ni. Untuk cantik. Ni. So dia cakap template in PSD format. Maksud PSD format tu dia dalam Adobe Photoshop lah. So download. Biru. Okay, tak boleh yang ni. Okay, tak apalah Kak Fatih guna yang AI tadi. So nanti mungkin lepas ni boleh install AI. Ni adalah option lah, tak semestinya kalau nak cari bahan dekat sini je. Tapi kalau siapa yang ada AI tu, dia advance sikit lah sebab banyak benda boleh buat dengan AI tu. So sekejap Kak Fatih akan ambil yang ni. Okay, so download. Free download Okay, dia akan masuk dekat sini. So save as. Kasih dekat sini. Okay, lepas dah download, open. Dan klik yang ni. Yang ni adalah dalam bentuk Illustrator lah, Adobe Illustrator. So kita klik yang ni. Adobe Illustrator. So dia nampak sikit. Okay, sebelum kita tunggu AI tu buka, okay, ini adalah poster yang kita nak buat, contoh Okay, dan satu lagi, benda tempat yang kita boleh cari dalam bentuk PNG. PNG ni maksud dia tak ada background belakang. Okay ni, contoh yang dekat sini, gambar kalender ni, lepas tu location ni kan. Okay, tempat dia adalah dekat clipart. Search hi clipart. Okay, search yang ni. Okay, tengok transparent background PNG clipart for designer. Okay, so boleh tekan yang ni dan carilah apa yang kita nak cari dalam ni. Contohnya, biasanya kita akan cari icon lah. Icon concept. Contohnya. Contoh kita nak ambil icon ni. Okay, klik dekat sini. Dan boleh terus download. Okay, so nanti dia akan download masuk dalam PC kita. Ini ada dua tempat satu free pick dan satu lagi high click art. Kalau boleh Kak Fatihah, dekat tepi kita ni ada buku untuk kita salin lubuk-lubuk media ni lah. Dan ada lagi sebenarnya Kak Fatin buat satu file macam ni kan. Dia ada dekat Unsplash, Pixabay, lepas tu banyak lagi lah tempat dia. So nanti insyaAllah Kak Fatin akan share nanti. Setakat sekarang ni kalau biasanya Kak Fatin nak design, Kak Fatin akan rujuk dekat dua tempat ni lah, Free Pick dan High Click Art. So lambat nak download.
Okay, so ni AI dah buka. Okay, ni adalah benda yang kita install tadi. Dan kita boleh klik dekat sini dan masukkan ke dalam PS. Sekejap kita buka dekat window ni. Okay, sebenarnya kalau guna Photoshop yang biasa, kita just boleh drag tau. Kita pegang ni dan tarik dan lepaskan dekat PS. Okay, dia lambat sikit lah. Okay, so setiap kali kita buat apa-apa kerja, kita mestilah tekan benda ni. Untuk kita macam kita apply lah, kita apply apa yang kita buat, kita tekan benda ni. Kalau tak nak apply, tekan yang ni. So kita apply dulu benda ni. Okay, so ni adalah cara untuk kita cari bahan yang cantik-cantik lah. Okay, then seterusnya lepas tu nak masuk tentang font. Macam mana nak cari font dan macam mana nak install serta macam mana nak blend font tu. Okay, yang ni kita delete dulu lah. Sekejap Okay, cara nak cari font adalah dekat biasanya lah Kak Fatih akan guna DAW font. Okay, semua boleh search yang ni Okay, dan dekat sini kita boleh gunakan, kita boleh download terus font apa yang kita nak. Dan kebiasaannya dalam design ni, kita kena limitkan font. Kita tak boleh guna pelbagai font. Maksudnya dalam satu poster tu kalau kita nak letak dalam 2-3 jenis font, okay, maksimum 3 lah dan minimum 1. Itu adalah yang bila minimal ni dia lagi cantik lah. Kalau kita gabung contohlah kita tengok semua font cantik. So semua kita nak letak dalam kita punya poster kan. Tak nice lah kalau macam tu. Kita contohlah macam sekarang ni orang suka gabungkan font serif dengan sans serif. Okay, kalau font serif dia akan ada yang berangkai-berangkai dekat belakang tu. Tapi kalau sans serif dia macam simple je, macam Arial. Apa lagi yang kita selalu guna dekat Word tu, dia macam font yang simple, tak berangkai. Itu adalah sans serif. Dan macam itulah kalau kita nak design, guna font yang minimal. Dan pastikan maksimum 3 jenis font je. Jangan guna banyak-banyak. Dia akan jadi nampak macam tak cantik dan tak profesional kita punya poster tu. Okay, contohlah kita nak font apa. Kita boleh cari kalau nak macam sans serif ke, serif ke. Contoh ni kaligrafi. Ni ada serif dan sans serif. Contoh. Ada nak tanya ke? Apa kali? Fokus bola tak? Ni change titik kau kena garis dia tak? Yang kita apa? Mute. Ni typo. Okay. Tak apa lagi. Kalau kita nak, okay, ni adalah tulisan yang serif. Serif ni dia ada macam terkeluar sikit. Cuba tengok sans serif. Macam ni, lemonade. Okay, bebas new ni pun, okay, ni adalah tulisan-tulisan yang famous designer guna. Lemonade, bebas new, cool vertical ni. Okay, katakanlah kita nak tulisan cool vertical ni. Okay, boleh klik dekat kanan ni, dekat download ni. Klik. Okay, dia akan masuk dekat sini kan. Okay, dan save. Okay, bila dia habis download, tekan open file. Okay, kita ambil yang regular dan dia punya type dia true type font file. Okay, yang atas ni dia tak ada apa sangat pun. Bentuk-bentuk macam ni dah adalah font dia. Okay, double klik dekat sini dan tekan install. So dia akan terus install dalam Photoshop kita. Kita dah tak payah buat apa-apa dah. Okay, so padam dan kita buka PS and type something lah. Kak, semua tulisan tu free ke? Ada setakat ni yang dekat Dafon ni free. Yang dekat sini. Oh, okay.
Okey. Nak tulis, kita boleh tekan yang tepi ni. Ada kan dekat kiri ni, tekan yang bentuk T ni, text. Kita tekan yang ni. Dan tulis sekejap hang pula. Okey, dah boleh kan? Nampak tak dia ada ni kan? Okey, so boleh tulis contoh jelajah daerah kan. Sorry, ada hang sikit. Okey, kita sorry. Okey, kita sambung Okey, tekan yang T ni dan kita terus tekan atas canvas kita. Okey, bila dia naik macam ni, okey boleh terus tekan. Boleh terus tulislah jelajah daerah contoh. Okey, ni adalah tulisan senteri gotik. Nampak kan dekat atas ni kan? Ada macam finger. Okey, cara kita nak tekan tulisan adalah dengan kita tekan Ctrl A untuk dia select all. Tekan Ctrl A dan kita pilih tulisan yang kita nak dekat sini. Contoh tadi kita install tulisan Cool Vertica kan. So tulis je Cool. Tengok dia dah naik dah dekat sini Cool Vertica. So just enter je. So dia akan jadi tulisan Cool Vertica. Okay, dan kalau kita nak besarkan, okay, dia ada dekat atas ni, sama ada kita guna manual, tekan macam ni ataupun kita just drag macam ni je, drag ke kanan ke kiri. Kalau ke kanan dia akan besar, kalau ke kiri dia akan kecil lah. Okay, macam ni. Dan regular ni, biasa dekat sini kalau kita install font tu ada bold, italic, dia akan naik dekat sini. Tapi bila kita install yang regular, dia akan naik yang regular je lah. Okay, ni adalah biasalah ni nak letak dekat kiri ke, tengah ke ataupun kanan kan. Dan dekat sini adalah untuk tukar warna font tu. Katakanlah kita nak warna hitam. Dan tekan OK. Ni untuk tukar font dan dekat akhir sekali jangan lupa untuk tekan right ni. Tanda kita dah settle lah dengan tulisan kita. Okey, satu lagi yang Kak Fatih nak ajak adalah cara untuk kita balancekan dekat tengah. Macam mana kita nak pastikan design kita tu betul-betul center. Okey, pasang dah dekat tepi ni ada ruler. Okey, kalau yang tak ada ruler boleh ambil dekat ni. Tekan view dan klik ruler ni. Okey, boleh tak setakat ni? Okey tak? Kakak laju now. Okey. Apa? Laju now. Laju Okey, dekat mana yang tak dapat tangkap tu? Yang nak apa dankan apa perkataan yang kita tulis tu. Nak apa? Nak besarkan? Besarkan tu. Okey, okey. Okey, kalau kita nak besarkan ataupun edit, okey, kita ambil balik teks ni dan kita letak dekat kita punya tulisan ni, klik.
Okey, dan kita tekan Ctrl A. Ctrl A ni adalah shortcut bagi select all. Boleh je kalau kita nak buat macam ni. Tapi kalau kita nak kerja kita cepat, kita just tekan Ctrl A. Okay, and then tukar dekat tulisan dekat sini lah ni, dekat atas ni. Ikut tulisan yang kita nak. Macam ni Kak Fatin dah download banyak tulisan. So kalau macam penat nak scroll kan, penat lah nak scroll macam ni, nak cari tulisan yang kita nak, kita boleh search nama tulisan tu kalau kita ingat. Okay, macam sekarang kita, macam tadi, kita install tulisan Quillvertica ni kan. So kita search tulisan ni, dia akan terus tukar. Contohlah nak tulisan berangkai. Okay, dalam dalam Google Drive tu, Kak Fatin ada letak tulisan underline tau. So kita try underline Okay, so dia akan jadi macam ni. Macam cantik juga lah kan. Okay. Lepas tu dekat sini adalah tempat untuk kita tukar dia punya size tulisan. Sama ada kita nak guna secara manual macam ni, pilih macam ni, ataupun kita nak main dengan macam ni je, just scroll, just guna kita punya mouse ni, kita just gerak kiri, kanan, dia akan besarkan dan kecilkan. Kalau ke kanan dia akan besarkan, kalau ke kiri dia akan kecil. Okay, contoh. Dan dekat sini kalau kita nak letak, ni adalah kalau dalam Word tu dia apa tak ingat, tapi dalam Word pun ada kan, tapi dia tak function sangat pun benda ni. Okay. Dan dekat sini adalah untuk tukar warna tulisan. Ikutlah kita nak color apa. Contoh biru ni lah. Okay. Dan akhir sekali bila kita dah settle dengan tulisan kita, kita tekan apa? Kita tekan ni. Kita tekan right ni. Dapat tak setakat ni? Dapat. Okay. Dapat. Okay, satu lagi cara untuk kita blending tulisan adalah dengan, okay, tengok dekat kanan ni, ada nampak kan layer ni? Semua nampak kan layer? Nampak. Okay, dekat layer ni, dekat jelajah daerah ni, tekan right click dan ambil blending option. Okay, dekat sini kita boleh buat macam-macam dengan tulisan kita ni. Sama ada kita nak ubah color kepada color overlay, maksudnya ni untuk solid color lah. Contoh nak ubah dekat sini, nak color purple kan, dia akan tukar. Dekat sini boleh, dekat yang macam tadi pun boleh juga. Tapi Kak Fatin biasanya suka tukar dekat sini, dekat blending mode ni. Okay, kita boleh tukar sini. Ataupun kita tak nak tulisan yang solid, tapi kita nak tulisan tu macam campur dua color kan. Okay, so kita boleh guna gradient. Tekan dekat sini. Jangan tekan, kalau tekan dekat sini je, tak tekan dekat sini, dia tak naik dia punya setting ni. Okay, so kita nak gradient. Color tu macam gradient lah. Kita tekan dekat sini dan dia sebab Kak Fatin install banyak gradient, so banyaklah. Kalau yang tak pernah install mungkin dia akan ada sikit. Tapi dia boleh buat sendiri, kita boleh pilih color apa yang kita nak. Contoh kalau Kak Fatin nak biru macam ni kan, kita just klik je. Tapi kalau kita macam baru nak buat, kita boleh je pilih. Contoh dekat sini kita nak color gelap kan. Contoh biru. Kita tekan OK dan dekat sini kita nak color lain sikit. So just tukar color dia. Contohlah kita nak color dia macam ni, macam tak ada beza sangat tapi dia nampak gradient tu. Okay, contoh macam ni lah. Okay, ni adalah cara untuk kita nak bagi nampak, dia tak solid color tu tapi dia jadi gradient, jadi dua color. Nak pilih yang lain pun boleh. Ikutlah kita nak solid ke gradient ke. Okay, dan ni adalah auto glow. Okay, kalau sekarang sebab dia tak ada background lagi kan, dia takkan nampak auto glow tu function dia macam mana. Dan drop shadow adalah dia ada shadow dekat belakang ni, kalau perasan. Ni macam tu. Ni ikut kita lah, kita yang setting sendiri, kita yang main sendiri benda ni. Dan stroke, satu lagi stroke. Stroke adalah macam line dekat luar tulisan tu. Biasanya ada juga orang yang buat macam ni kan. Okay, ni ada cara dia guna stroke. Dekat sini kita nak adjust dia punya ketebalan dia. Dekat sini opacity dia. Dan dekat sini color. Dan stroke ni juga dia boleh
Kalau kita nak guna colour yang solid boleh, kita guna colour ni. Ataupun kita nak guna gradient. Maksudnya kita nak tulisan dekat luar tu, warna dekat luar tu gradient. Dia jadi macam dua warna juga. Kita pilih yang sesuai. Macam ni. Dia jadi tak adalah solid satu colour kan. Dia jadi banyak colour. Ni contoh lah. Faham tak setakat ni? Untuk kita blendkan font tu. Okay, faham Kalau tak sempat tanya cakap je. Okay. Kita ulang. Tengok je. Okay. Okay, dan yang tadi yang Kak Fadil cakap pasal ruler tu, okay, semua dah ada kan ruler dekat sini kan, atas dan bawah. Okay, cuba gerakkan mouse kita. Sebelum tu kita tukar dulu. Yang ni adalah tempat untuk kita gerakkan segala gerak kerja kita. So kalau yang ni kita untuk buat font kan. Yang ni macam kita nak gerakkan font ni ke mana-mana je lah kan. Okay, kita guna yang ni. So kita banyak akan guna benda ni lah. Okay, dan sekarang letak kita punya mouse tu dekat sini. Dia naik macam ni kan. Okay, dan kita tarik. Nampak tak ada line ni? Bila kita tarik ke tengah sikit, dia macam akan ada satu magnet yang akan tarik line kita tu. Pasal tak? Ada tak? So try. Jadi tak? Ada yang tak jadi tak? Ataupun ada yang dah jadi? Ni adalah untuk... Ulang balik ke? Okay. Tekan yang mana Kak? Okay. Kita tekan yang ni. Nampak tak ni? Ruler ni. Letak kita punya mouse tu dekat sini. Tak kisahlah guna mouse ke ataupun pad dekat laptop ni ke. Okay ni. Tekan. Baru tarik. Dia akan keluar satu line. Nampak tak line ni? Okay, bila kita ke tengah sikit, dia akan auto tarik untuk bagi balance kan antara kiri dan kanan. Dia akan centerkan lah kita punya line ni. Dapat tak? Ada yang dapat? Atas pun boleh tarik. Macam ni. So dia jadi center dan senang lah untuk kita letak tulisan kita. Kak, cara nak patah balik tekan mana? Okay, kalau shortcut untuk patah balik, Ctrl Z. Kalau macam nak patah balik banyak kali, Ctrl Alt ni dengan Z. Nampak tak? Salin kalau boleh, salin. Sebab Kak Fatin pun dulu masa first belajar pun tak ingat. So kita salin. Bila kita nak guna, setiap hari kita guna, kita akan mahir dah tak perlu salin dah. Kita just main dengan tangan je. Okay, cara nak patah balik tadi adalah Ctrl Z. Tapi kalau nak macam undo banyak kali kan, just tekan Ctrl Alt ni dengan Z. Tiga benda lah. Contoh ni Z. Ni Z kan. Ni Ctrl Z. Macam tu. Banyak kali kan. Okay, dapat ke yang line ni? Yang line center ni. Saya respon dekat chat sikit. Dapat. Dapat. Okay, alhamdulillah. Yang lain? Okay, dapat Okay. Yang tak respon ni ketinggalan jauh ke macam mana? Takut juga. Beritahu tau kalau ketinggalan jauh. So kalau boleh Kak Fatin nak objektif kita tercapai lah. Habis je bengkel ni, kita dapat buat satu poster. Okay, boleh teruskan So yang ni, okay, macam mana kita nak letak pula kita punya font ni, nak pastikan center. Okay, pembaris garis ni, line ni, dia dah centerkan dah kita punya poster. Maksudnya balance antara kiri dan kanan ni, dia dah balance. So macam mana kita nak pastikan kita punya font ni ada kat tengah-tengah. Okay, kita zoom sikit. Cara nak zoom adalah Ctrl Alt ni dan kita tekan sama-sama dan kita scroll up kan kita punya mouse. So kalau tak guna mouse ni dia susah sikit lah. Better kalau nak design pakai mouse. So Kak Fatin dah zoom. Nampak tak Kak Fatin zoom? Okay. Nampak dari dekat sini
line benda ni, pastikan dia kena line biru tu. Dia kena tengah tu. So dekat situlah baru kita tahu yang tulisan kita dah center. Kan sebelum ni macam ni kan. Okay, kita just guna arrow kita ataupun guna mouse pun boleh kalau nak laju kan. Okay, guna mouse. Pastikan dia betul-betul dekat line, tengah line ni. Macam tu. So zoom out balik. Dapat tak yang tu? Nak centerkan. Dapat. Dapat Kak. Okay, nice. Okay, dan okay, ni macam jelajah daerah ni adalah kita punya caption. Maksudnya bila kita nak orang tengok poster kita tu, okay, dia tahu yang kita nak cakap tentang jelajah daerah. So mestilah tulisan tu kena besarkan sikit kan. Okay, macam Kak Fatih ajak tadi, cara nak besarkan tulisan boleh guna cara tadi ataupun cara yang macam ni. Okay, kita besarkan menggunakan ni je. Macam ni je kita besarkan dia. Okay, macam tu. Dan tekan okay. Dia dah besar. Okay. Caranya adalah kita tak boleh main tarik macam tu tau. Tengok dia akan jadi kepek ke tengah. Lepas tu dia jadi macam tu. So kita cara untuk elakkan benda tu adalah kita kena tekan shift. Waktu kita nak besarkan, kita tekan shift sambil kita besarkan. Macam tu. So tulisan tu dia akan jadi bentuk yang sama. Dia takkan terkepek, dia takkan jadi kurus, kembang. Guna shift Boleh tak? Letak orang boleh tak? Try tu. Dapat tak? Cuba kalau macam ni kan. Sekejap. Jom. Kalau kita main macam tu, dia jadi tulisan tu tak ori, tak asli. Macam pelik lah. Dan Sifu Kak Fatin cakap, ini adalah satu, orang cakap, kesalahan besar dalam design. Kalau kita main track macam ni je, ini adalah kesalahan yang besar lah. So kalau nak drag sesuatu, nak besarkan sesuatu, pastikan guna shift. Okay, shift sambil tarik. Okay, dia tak akan berubah lah bentuk tulisan tu. Okay, contoh kita dah letak kat tengah. Kita nak besarkan tulisan tu, dalam masa yang sama, dia tak ke tepi. Contohlah kalau Kak Fatih guna shift je. Okay, dia jadi tulisan tu dah tak tengah kan. Kita macam kena adjust balik kan. So macam kalau kita malas, okay, kita kecilkan balik, kita tekan shift dan ALT ni sambil besarkan. Okay, dia akan besarkan daripada tengah. Faham tak? Faham. Okay, setakat ni boleh? Boleh. Okay. Tengah buat lagi Okay, Kak sekejap Okay, tengah balik. Okay. Kak pergi tunggu. Kalau nak tanya boleh tanya dekat chat sekarang. Siap. Siap, okay. Nice. Ada yang nak tanya ke setakat ni? Nak tanya tentang canvas ke, tentang font ke? Ada tak? Kak. Okay. Maaf, macam mana nak tahu dia ke tengah tadi? Telah sikit. Yang line ni Tak yang agak zoom tadi tu, macam nak tak? Okay, kalau zoom, kita nak guna shortcut dia adalah Ctrl ALT ni dengan kita scroll up kan kita punya mouse. Okay, bila kita zoom, kita akan nampak ni. Contohlah tadi dia duduk macam ni kan. Okay, cuba tengok benda ni. Benda ni adalah center kepada setiap objek yang kita letak. Ni adalah center dia. So kita gerakkan benda ni, bagi yang bulat ni dekat kena dengan line ni. Kita guna arrow arrow dekat kita punya keyboard ni. Kalau macam lambat pun saya gerakkan. Okay. Dan pastikan yang tengah ni, sekejap. Dia kena line biru. Nampak? Dia kena line biru. Dapat tak? Dapat. Okay. So kalau kita nak zoom, Ctrl ALT dengan scroll up. Kalau kita nak kecilkan, just scroll down kita punya mouse. Ataupun kalau yang tak pakai mouse, kalau tak silap boleh guna tambah dengan tolak pun tak boleh. Kak Fatin sebab Kak Fatin memang kalau design Kak Fatin akan pakai mouse. Jadi Kak Fatin tak tahu sangat kalau tak pakai mouse macam mana nak buat. So pastikanlah lepas ni kalau nak design guna mouse Okay, boleh kita teruskan kepada next. Boleh Kak, boleh. Okay. Seterusnya kita nak ajar cara buang background.
sebab Kak Fatin dapat request lah untuk ajar cara buang background ni. Okay, first Kak Fatin dah uploadkan gambar 2 orang lelaki dalam Google Drive tu, baru upload je pagi tadi. Okay, semua boleh download daripada Google Drive tu. Yang navy check, ni, yang lelaki ni dengan yang ni. Dia akan ada 2 bentuk gambar lah. Okay, kalau kita download dan dia masukkan dekat sini. Okay, kalau Photoshop yang kita beli ataupun kita install dekat kedai, dia boleh just drag macam ni. Contoh Kak Fatin tunjuk, Kak Fatin drag je. Kak Fatin tekan dekat sini dan drag masuk dalam Photoshop macam ni. Dia akan terus masuk macam ni, senang. Tapi kalau portable macam yang korang download dekat Telegram tu kan, dia tak boleh terus masuk macam ni kalau tak silap Kak Fatin. Betul tak? Cuba try siapa guna portable. Try just drag. Kalau tak silap tak boleh. Tak boleh ke? Tak boleh kan? Okay, kalau tak boleh, dia ada lagi satu cara. Kita tekan file. Kita ambil place. Okay, place. Okay, kita carilah dekat mana kita simpan kita punya gambar tadi. Kalau Kak Fatin simpan dekat desktop. Okay, kita nak yang ni kan, navy check ni. Okay, tekan place. Okay, dan tekan ni. Macam biasa tekan right ni. Ini adalah kalau kita nak letak gambar ni atas banner kita siap-siap. Kalau kita nak letak dalam file baru ataupun bar baru, kita boleh tekan file dan ambil new. Sekejap, tekan file. Import import. Okay, ambil open. Okay, ambil open dan pergi dekat file yang kita simpan tadi. Ambil gambar yang kita nak. So, contoh kita nak yang ni kan, navy check ni. Tekan open. Dan dia akan buka dekat file yang baru. Okay, so kita ready untuk remove background Okay, ni adalah biasanya kalau kita nak remove background, kita akan dapat 2 jenis gambar. Satu yang background belakang betul-betul warna putih dan solid. Yang ni senang nak remove background. Tapi kalau kita dapat macam satu lagi gambar yang Kak Fatin ada upload dalam Google Drive tu, dia macam ada background yang dia macam crowded sikit. Tapi yang ni still biasa lah, dia akan ada yang crowded. Okay, so Kak Fatin akan ajar macam mana nak buang background, 2 background ni. Okay, sebenarnya nak buang background banyak jenis, banyak cara. Okay, satu lagi, selain menggunakan Adobe Photoshop ni, cara paling senang dan paling simple adalah kita guna remove.background. Remove.pg. Okay, ini adalah tempat yang paling senang sebab kita upload je gambar dalam tu, dia akan tolong removekan untuk kita. So, yang ni ramai juga yang tak tahu. So, just buka ni dan kita just drag gambar yang kita install tadi, yang kita upload, download tadi, just drag masuk dekat sini. Okay, nampak tak? Dia dah tolong buang background dekat kita. So kita just download je. Dan save dekat desktop. Nak senang desktop lah, senang nak cari kan. Tapi kalau better buat satu file untuk bengkel ni, nice buat. Okay, just save. So kita boleh drag terus masuk dalam kita punya file tadi yang banner ni. Kita delete dulu yang tadi ni. Okay, nampak tak dia dah buang dah kan dia punya background tadi. Okay, ni adalah cara kalau kita tak mau guna Adobe Photoshop. Okay, dan kalau kita nak guna Adobe Photoshop adalah dengan macam tadi, kita klik file, open and gambar akan keluar dekat sini. Dan benda first kali kita kena buat adalah tengok dekat sini ada tanda macam mangga kan. Ini menandakan gambar ni dah dikunci. So, untuk kita membenarkan apa-apa benda yang kita nak buat dekat gambar ni adalah kita buang kunci ni. Okay, tekan dekat kunci ni dan kita drag masuk dalam tong sampah. Dapat tak yang tu?
tekan Dapat. dan drag masuk dalam tong sampah. So kunci tu pun hilang. Dapat kan? Faham. Okey. Kemudian sebenarnya banyak cara kita nak guna untuk buang background. Salah satunya, okey, kalau macam yang poster ni, background dia solid putih. So sangat senang untuk kita remove. Kita guna yang dekat sini. Okey, nampak tak belah kiri ni dia ada magic wand tool. Okey, tekan right click, mungkin ada setengah akan naik yang ni kot. Okey, tekan right click dan ambil magic wand tool. Kalau quick selection tool ni pun boleh juga. Dulu Kak Fatin selalu guna yang ni, tapi bila tahu kata magic wand tool ni lagi mudah untuk solid background. Okay, contohlah kalau yang ni, dia macam ni Okay, first kali kita kena klik dekat layer ni Okay, then kita klik yang ni. Okay, kalau siapa-siapa yang ada mouse dia jadi macam ni, maksudnya dia macam dia tak naik apa. Okay, asalnya macam ni, tapi kalau jadi macam ni, buang caps lock. Biasanya dia akan jadi macam ni bila kita tengah tekan caps lock je. So buang caps lock, then okay, ni button tambah. Kita buang background yang kita tak mau, yang belakang ni lah kan. Okay, bila kita dah klik macam ni, okay, ni adalah select area yang kita nak buang background. Okay, dah jadi macam ni, kita just tekan backspace atau delete. Nampak tak? Dia dah buang background. Dan untuk kita macam nak done kan dia, kita tekan Ctrl D. So done. Dia jadi macam ni. Okay, ni adalah cara yang pertama. Okay, cara yang kedua, Kak Fatin undo. Okay, cara yang kedua adalah kita tekan right click dekat sini dan kita guna magic wand tool. Yang ni dia boleh guna untuk certain gambar je, kita tak boleh guna untuk semua sangat. Okay, bila kita klik macam ni, dia akan auto klik benda yang sama warna putih. Contohnya ni kan kita klik warna putih kan, so dalam pun dia akan klik area yang berwarna putih lah. So bila kita tekan delete, dia akan delete bahagian ni juga. So ni antara yang kalau macam ni better tak payah gunalah yang wand tool ni. Dan satu lagi adalah kita guna magnetic lasso tool. So tengok dekat sini, tekan right click, dia akan keluar option macam ni. Okay, tekan contoh magnetic. Kalau yang ni dia macam senang tapi perlukan kesabaran sikit. Sebab kita kena klik dekat sini dan kita kena ikut satu persatu body kawan ni. Dia macam kena follow satu-satu lah. Okay, kita try buat Dia akan bila kita gerakkan tu kan, dia akan ada satu magnet yang macam tarik kita punya mouse ni untuk ikut badan dia ni. Tengok tu dia dah ni dah. Sebab tu kita perlukan kesabaran. Nanti telinga dia tak masuk. Okey, sampai dekat last kali dia akan nampak kosong ni, maksudnya dia bertemu balik yang dia start tadi. So klik dekat sini dan dia akan jadi sini. Dan kita nak, kalau boleh ni naklah telinga ni masuk kan, sebab nanti dia cacat kan. So Kak Fatin akan guna quick selection tool. Dan kita ambil yang tolak ni. Okay, ambil yang tambah kan, tambah. Okay, bagi telinga tu masuk. Dan okay, kita kena right click dekat gambar ni dan select inverse. Maksudnya kita nak buang yang selebihnya tu, nak buang yang belakang. Dan klik backspace. Boleh tak setakat ni? Macam cepat kan? Dapat tak? Kalau tak dapat kita Okey lah. Okay, yang lain? Kalau tak dapat bagi tahu. Sebab ni adalah benda yang penting juga dalam design. Biasanya kita memang kalau kita perlukan gambar panel, kita nak edit, kita memang kena buang background. Semua dah boleh ke? Kalau tak boleh cakap Sekali lagi boleh. Sekali lagi boleh. Ulang, okey. Semua ke semua jenis Okey. Semua jenis tool ke ataupun yang latest je? Yang cara kedua ni. Cara kedua. Cara kedua tadi wand tool ke?
lasso. Ke semua tool yang melibatkan Adobe? Blending. Ha? Yang magic tu tak. Magic. Okey, kalau magic ni, sekejap. Kalau magic ni dia boleh certain poster macam dia boleh, kita just klik dekat warna putih, dia akan select area yang ada warna putih macam ni. Dia akan select, bila kita delete, dia akan terdelete semualah. Macam tak best sangat lah kalau guna wen tool ni. Kalau lah background dia warna putih, tapi badan dia ni dekat badan dia ni tak ada langsung warna putih, better kita guna wen tool. Dia macam terus klik area yang ada warna putih. Macam tu. Ni untuk wen tool, just klik dan delete. Backspace lah untuk kita buang background tu kan. So dia akan terus keluar background tu. Okay, backspace macam tu. So kalau untuk poster ni, Kak Fatin takkan guna wen tool ni lah. Kita akan guna sama ada quick selection tool macam yang Kak Fatin ajar tadi. Just klik area yang kita nak delete. Macam ni. Kalau macam ni senang je, kita sebab dia macam magnet juga. Dia akan bantu kita untuk cari tempat yang tak ada objek. So just akan delete. Dan tekan Ctrl D untuk kita donekan dia. Okay, ni adalah cara menggunakan quick selection tool. Kalau yang ni magnetic lasso tool, yang ni pun mudah juga. Okay, kita ambil. Okay, ni gambar. Dia akan ikut shape kawan ni, shape orang dia. Kita start daripada sini Dia akan ada magnet tau, macam dia tarik untuk kita ikut shape. So macam mudah juga kerja kita. Dan Kak Fatin jumpa setakat ni antara banyak cara untuk kita buang background ni, cara ni adalah cara ni yang menjadikan gambar tu lebih sharp. Kita buat sampai habis. Okay, sampai akhir sekali kita jumpa dia bertemu dan dia akan jadi naik kosong ni. Bila naik kosong, kita tekan. Dan dia akan select area yang kita, ni adalah area yang kita nak simpan. So kita tak mau buang orang ni kan, tapi kita nak buang background belakang dia. So tekan right click dan select inverse. So dia akan select area background belakang ni. Dan tekan backspace. Okay, dapat tak setakat ni? Dapat kat masa. Okay tak, kalau tak okey bagi tahu kat chat Setakat ni boleh kita teruskan. Okay, kita akan teruskan dengan rectangle manipulation. Ataupun kita nak try sebab kita tak dapat hasilkan poster lagi kan. So yang ni basically cara buang background untuk background yang agak crowded. Nak senangnya guna lasso tool yang juga kita cakap tadi. Guna magnetic lasso tool. Dia macam senang sikit lah. Ataupun just guna remove the background tadi yang dekat browser tadi. Itu adalah caranya. Okay, dan kemudian katakanlah kita dah nak start dah poster kita kan. Okay, kita dah buang dah background dia. Ni ada telinga sikit, tak apalah, halal lah. Okay, sekejap. Ni adalah banner kita tadi dan ni adalah gambar yang kita dah buang background dia. So kita tekan benda ni. Kita tekan yang ni dan kita tekan gambar ni. Terus drag masuk ke
Sini. Dia jadi macam tu. Kalau portable boleh drag macam tu tak? Siapa-siapa yang guna portable boleh tak kita drag? Dapat ke? Okey ke? Okay. Tinggal Okey. try je. Okey. Yang portable boleh ke kalau drag macam tu je? Macam ni, kita tekan kat sini dan kita masukkan dalam ni. Dia akan jadi macam tu. Boleh ke? Kalau tak jadi, kalau tak boleh, kita kena save dululah. Tekan file dan save as. Okey, contohlah kita nak save dekat desktop kan. Ni dalam bentuk PSD tapi kita tak nak dalam bentuk PSD, kita nak dalam bentuk PNG. PNG ni gambar tu akan jadi transparent, dia tak ada background. So kita tekan save. Okay, and then kita nak letak gambar tu dalam poster kita. Tekan file dan ambil place. Okay, ni yang kita save tadi Tekan place. So dia akan keluar macam ni. Okay, so delete. Okay, sama juga kalau kita nak besarkan atau kecilkan image, kita kena guna shift untuk bagi dia jadi asli lah gambar tu. Kalau kita tak tekan shift, dia jadi macam ni. Ni adalah trik untuk kuruskan seseorang lah. Gemuk kan. Okay, kita tak mahu macam ni. Okay, so save dulu. Okay, tekan shift dan kita kecilkan dia sikit. Okay, letaklah dekat mana-mana yang kita nak letak. Okay. Okay ke, dapat ke? Boleh Fatin teruskan. Boleh. Okay, boleh. Kalau ada yang masih mencuba ataupun tengah try, okay, tak apa, teruskan. Kak Fatin boleh je nak tunggu. Dan kalau tak dapat langsung yang buang background ke ataupun nak drag ke, bagi tahu je. Kak dia akan tunjuk lagi. Okay, setakat ni tak ada soalan dekat chat. So Kak Fatin akan teruskan dengan rectangle. Ya. Macam mana nak select gambar tu? Okay, Kan kalau skrin masih gambar lagi, tu ada kotak kan? Ni boleh gerak tak? Kita just tekan, boleh gerak tak? Boleh. Bila kita gerak, Tapi tak ada kotak. ada kotak. Kotak Ada ke tak ada? yang untuk besarkan tu. Oh, tekan Ctrl H. Terus. Dia naik tak? Tak naik pun. Dia macam ni kalau kita gerak dia tak ada kotak ni tepi ni. Yang ni kotak apa tu? Oh, tak boleh Ctrl H. Kotak yang tu lah. Kalau yang ni, kalau Kak Fatin tekan Ctrl H, dia dah okey dah. Dia dah naik dah kotak ni. Oh, tak ada pun. Ataupun tekan, sekejap. Ataupun tekan Ctrl T. Ctrl T boleh tak?
Tak boleh. Yang tu dia suruh print. Print. Okey, jap. Dah tekan tadi lepas buang background dah tekan Ctrl D ke? Okey, jap. Siapa yang tanya ni boleh tak try share screen? Kak Fatin stop share, try share screen. Siapa Saya yang guna laptop. Yang Guna ni laptop. saya guna phone. Oh, faham. Okey. Okay, tak apa, nanti mungkin habis bengkel ni boleh personal tanyalah, nanti Kak Fatin try buat Sebab Kak Fatin tak nampak masalah tu, so Kak Fatin macam tak boleh nak bayangkan. Okey, terima kasih Kak. Okay, so kita teruskan. Basically sebenarnya lepas kita remove background tadi, kita kena tekan Ctrl D untuk kita donekan kita punya remove tu. So dia akan jadi macam ni lah, dia akan naik kotak ni. Kalau tak naik kotak, tekan Ctrl H atau Ctrl P. Dia akan naik ni. Okay, so just drag masuk dalam kita punya banner. Kalau tak boleh drag macam tadi, ambil file dan placekan dia. Okay, selain equine tadi ada masalah lain? Okay, kalau tak ada kita teruskan dengan rectangle manipulation. Saya delete dulu. Okay, rectangle manipulation ni adalah macam mana kita nak bentukkan satu rectangle tu untuk jadikan yang macam ni. Contoh macam ni. Dia tak rectangle tapi dia bermula dengan rectangle dan kita corakkan dia, kita bentukkan dia. Dia akan jadi macam ni lah. Okay, nampak kan? Okay, ni adalah dua rectangle. Okay, macam mana? Saya akan tunjukkan dekat sini. Dekat banner ni. Okay, first ambil ni rectangle ataupun dekat shape ni, try tekan right click dan ambil rectangle tool. Okay, dapat tak? Dekat kirinya, bahagian kiri, ambil yang ni, tekan rectangle tool. Kalau dia macam naik satu bentuk macam ni, just tekan right click, dia akan keluar banyak option. Then ambil rectangle tool. Okay, bila dia dah naik macam tambah ni kan, kita boleh draw kita punya rectangle. Contoh kita draw, kita nak buat border lah ataupun footer dekat bawah, draw macam ni. Okay, dia akan jadi macam ni. Dapat tak buat rectangle ni? Kena ulang. Respon. Ulang Kak. Minta ulang tak dapat. Okay, kita delete dulu. Okay, first kali tengok dekat sebelah kiri ni, bahagian tool ni. Okay, ambil yang bawah ni, bawah apa ni, cursor ni. Dia ada bentuk macam ni kan. Kita tekan dekat sini dan kalau contohlah dia naik bentuk lain, tekan right click, dia akan keluar banyak option. Ni banyak option. So kita ambil rectangle tool. Tekan rectangle tool dan bila dia naik tambah macam ni, kita just drawkan kita punya rectangle tu. So tariklah buat kotak. Okay, buat kotak dia akan naik macam ni. Okay, setakat ni jadi. Okay. Okay, lepas tu tekan yang dekat sini. Tekan dekat sini ataupun dekat right. Dekat atas ni ada right kan? Sebab aku tak nampak.
Okay, just tekan ni benda ni. Untuk kita senang nak gerakkan kita punya rectangle tu. Okay, then so kita dah jadi dah satu rectangle. Okay, kita nak letak dia dekat bawah. Dan macam mana kita nak buat dia jadi lengkuk kan? Tekan dekat rectangle dan tekan Ctrl T. Okay, dah tekan Ctrl T, tekan right click dan ambil ni, buat ni. Dia ada banyak, kita boleh guna skew, distort, perspektif. Okay, tapi kali ni kita nak yang ni, kita ambil yang ni. Okay, nampak tak dia naik macam ni? Kita just boleh adjust. Kita nak bentuk tu macam mana? Sama ada sini ke ataupun macam mana yang kita nak lah, kita just adjust dekat sini, dekat bulat ni. Contoh kalau macam poster yang Kak Fatin buat ni, dia simple macam ni je kan. Okay, so kita boleh, kita just tarik satu ni je lah. Okay, sekejap, Ctrl T dan buat. Kita tarik ni dan and then klik ni right dekat sini. Okay, jadi tak? Boleh follow setakat ni? Boleh. Boleh tak? Okay, ni kita dah hasilkan satu bentuk dan contohlah kita nak tukar colour dia. Cara nak tukar colour pun ada dua cara, sama ada kita tekan right click dan ambil blending option dekat layer ni. Ni layer ni dia akan memaparkan segala gerak kerja kita. Dan layer ni macam mana kita susun burger, contoh benda yang dekat atas, yang tu dia akan tuju dekat atas. Contohlah rectangle ni kan, dia ada dekat navy check atas lelaki ni. So dia akan tutup lah yang lelaki ni. Tapi kalau kita letak dekat atas rectangle, dia akan jadi macam ni. So ini adalah function untuk kita main layer, sama ada nak letak atas atau bawah. Dan dekat sini juga kita boleh blending dia. Okay, contohlah Kak Fatin nak orang ni ada dekat belakang rectangle ni, so letaklah bawah dia. Dan kita nak blendkan colour untuk rectangle ni, kita boleh tekan right click dan ambil blending option. Sama juga macam font tadi, kita ambil dekat colour overlay ni untuk kita nak colour yang solid. Tengok dia dah tukar kelabu kan. Contohlah kita nak colour macam ni. Contohlah kalau kita nak colour yang lebih kurang macam ni, kita boleh guna ni. Dia macam, dia boleh apa tu, detect colour ni. Just tekan sini. Apa yang colour ni? Okay. So tekan OK. Dia akan terus tukar colour lah. Kalau kita tak nak colour yang solid, kita boleh guna gradient. Macam ni. So boleh pilih nak yang mana. Tekan OK dan OK. Okay, in case kita nak colour solid tapi kita tak mau guna cara ni, kita nak guna cara yang lagi satu. Cara yang cepat adalah dengan, okay, nampak kan dekat sini ada kotak ni. Tekan right click. Okay, dia akan naik macam ni. So boleh terus tukar colour. Macam tu. Contohlah kita nak biru kan, sebab tema kita biru. Okay, macam ni. Okay, dapat tak setakat ni untuk tukar colour rectangle tu? Dapat. Okay. Dan satu lagi, macam mana nak buat yang belakang ni kan. Macam nak lagi nampak cantik lah sikit. Okay, kita buat lagi satu rectangle. Sama ada kita buat satu lagi rectangle ataupun kita just copy rectangle yang tadi tu. Okay, ni rectangle ni. Contoh kita nak hasilkan satu lagi rectangle dalam bentuk yang sama. Okay, tekan dekat shape ni dan tekan Ctrl J. Ctrl J ni function dia adalah untuk kita duplicatekan benda tu. Dia akan hasilkan dua rectangle yang sama lah. Macam ni. Okay. Tapi kalau kita tak mau benda yang sama, kita just buat lagi satu rectangle. Contoh kita nak warna lain kan tadi kan. Just buat satu lagi rectangle. Okay, kita tukar dulu colour dia. Colour orange lah. Orange.
Okay, contoh saya nak colour ni. Okay, dan Kak Fatin nak rectangle ni ada dekat belakang yang warna biru ni. So kita just ubah layer supaya duduk belakang dan kita gerakkan kita punya rectangle ni bagi dia duduk macam ni. Okay, macam tu. Dan kita nak macam nak bagi dia lekuk sikit. Macam tadi juga, just tekan Ctrl T dan tekan right click dan ambil ni, buat ni. Okay, kita gerakkan sikit macam tu. Kita macam nak nampak dia sikit je kan. Kalau nak nampak banyak, terpulang lah kita buat ikut kita punya minat. Dan kita gerakkan sikit. Dia ada double. Okey, sekejap ni tak belakang. Dia akan jadi macam tu. Dapat tak? Kalau nak minta ulang bagi tahu, Kak Fatin akan ulang. Ulang, okey. Okey, first kali adalah kita ambil rectangle ni. Kita tekan dekat sini. Kalau tak jumpa rectangle ni, tekan right click dan ambil rectangle tool. Okay, kita tekan. Bila dia naik button tambah macam ni, cursor kita dia akan jadi tambah kan. Kita just draw kita punya line, kita punya rectangle. Draw sampai ke hujung. Okay, dia akan jadi macam ni. Sekejap, Kak Fatin delete yang ni. Okay, kita letak set-set lah dekat tempat yang kita nak letak. Contoh ni, biasanya kita akan buat macam border poster kita ataupun footer. Macam tu lah. Okay, dan dah jadi dah rectangle. Macam yang Kak Fatin cakap tadi, function layer ni adalah untuk kita monitor lah gerak kerja kita, gambar kita ni sama ada kita nak letak benda tu atas satu objek ni ataupun nak letak belakang dia. Macam ni, okay, rectangle ni dia ada atas lagi. Kita boleh rename lah kat sini. Okay, double click kita boleh rename. Contoh, name lagi kan. Okay. Rectangle ni sekarang berada di atas lelaki ni. Kalau kita nak lelaki ni ada atas rectangle tu, kita just ubah, just drag macam tu je. Dia akan jadi macam ni. Okay, sekarang Kak Fatin nak rectangle ni ada atas lelaki ni. Okay, dan macam mana kita nak bentukkan rectangle ni adalah dengan, okay, kita klik dekat shape ni dan kita tekan Ctrl T. Okay, T bermaksud transform. So cara untuk kita transform lah. Dan kita tekan right click. Dekat sini kita boleh buat macam-macam sebenarnya. Sama ada nak scalekan dia, rotate, skew, distort. Nanti boleh try and error. Cuma sekarang ni Kak Fatin nak tunjuk yang ni. Buat ni. Okay, bila dia dah naik macam ni, kita boleh adjust sama ada kita nak lekuk dia kot mana. Contohlah nak lekuk kat sini kan. Dia akan jadi lekuk macam tu. Ataupun yang ni kita nak bawah sikit. Kita boleh adjust main dengan yang bulat ni. Okay, kalau kita macam dah okay dah dengan kita punya shape ni, tekan done. Ni, yang right dekat atas ni. Okay, dan kalau nak tukar colour, just tekan right click, bukan right click, double click. Klik dekat sini, 2 kali. Dia akan naik lah, naik warna. Katakanlah kita nak warna biru Okay, kita nak biru ni. So, pilih dan tekan OK. Contoh. Okay, dan untuk cara untuk duplicatkan shape ni adalah shortcut lah, tekan Ctrl J. So dia akan jadi 2 shape. Tapi Kak Fatin tak mau tunjuk untuk duplicate tu. Kak Fatin nak buat lagi satu shape dekat belakang dia, colour lain sikit. Yang dia akan jadi lebih kurang macam ni lah. Okay, so ini. Okay, kita buat lagi satu shape. Okay, kita tukar colour siap-siap supaya kita tak keliru Okay, kita nak colour kuning. Kuning atau orange. Okay. So kita ambil tekan ni dan kita letak dekat belakang dia.
Okey, ni nampak okey yang warna kuning duduk atas biru kan. Kita nak yang biru duduk dekat atas. So kita ubah dekat layer ni je. Kita just drag ke bawah dan biar yang biru dekat atas. So dia akan jadi macam ni lah. Okey, katakanlah kita nak buat juga macam lekuk sikit dekat yang kuning ni. Sama juga tekan dekat shade yang kuning tu dan tekan Ctrl T, right click dan ambil web ni. Okey, so mainlah dekat sini macam mana kita nak lekuk tu. So kalau Kak Fatin macam Kak Fatin nak bagi nampak lekuk tu sikit je. So Kak Fatin akan buat macam ni. Okey, dah siap. Macam kita dah okey dah dengan shade kita, tekan done ni. Okey, dapat ke yang bertanya tadi? Ke still lost? Yang lain dapat tak? Dapat. Tengah buat. Dapat. Kita nak buat, okey. Okey, nice. Okey, boleh Kak Fadian teruskan untuk kita hasilkan poster. Okey. Okey, seterusnya Kak Fatin nak letak background, tapi background tu adalah gambar macam mana? Contohlah jelajah daerah ni berkaitan dengan masyarakat. So belakang ni Kak Fatin tak nak background putih ni, tapi nak background ada gambar banyak-banyak. Okay, contoh je. Contoh macam poster ni lah. Poster ni nampak tak? Ada nurse, tapi dekat bawah ni ada bantuan tu tak silap ni. Okay, Kak Fatin letak dua poster, tapi macam mana kita nak bagi nampak dia tak terlalu nampak sangat yang kita guna dua poster. Maksudnya kita macam mana kita nak blendkan dia. Okay, sekejap. Kalau dekat Google Drive tu, Kak Fatih ada bagi dua gambar. Gambar yang image ni dan ni yang asli ni. Oh, asli ni. Ya ke? Betul-betul. Okay, so boleh guna dua gambar ni. Okay ni, Kak Fatih akan guna dua gambar ni. So Kak Fatin just drag je, Kak Fatih akan drag je dan masukkan dekat sini. Kalau yang guna portable, guna macam tadi, ambil file dan place. Okay. So ni dah masukkan dalam ni and then macam biasa kena tekan done yang right ni. Tekan right. Okay. So dia akan jadi macam ni kan. Kita nak letak ni sebagai background. So bila background kita kena letak dia bawah sekali. Atas yang ni lah. Okay. Kita letak dekat sini supaya yang lain takkan tertutup oleh background ni. Dan okay, katakanlah Kak Fatin nak letak dia sebelah-sebelah. Okay, kecilkan dia. Okay, macam ni Kak Fatin buat. Okay, dan satu lagi nak masukkan lagi satu gambar. Kak Fatin ambil gambar ni dan masukkan. Sama juga tekan done ni, right ni dan okay, dia dah letak dekat bawah dah. So kecilkan dia. Kita nak letak dia dekat sini. Macam ni. So dia akan jadi macam nampak sangat dia adalah dua gambar. Ataupun kalau nak letak atas dan bawah pun boleh juga. Dia akan nampak macam ni kan. So kita macam tak maulah benda ni nampak sangat-sangat. So caranya adalah okay, first kali cara untuk kita kurangkan opacity dia adalah tengok dekat bahagian layer ni dekat sebelah kanan. So tengok opacity dia kan 100. So kita just kurangkan opacity. Dia akan jadi macam kelabu sikit. Kita boleh main antara dua ni lah, opacity dan fill. Dia macam kurang sikit. Okay, dan satu lagi gambar. Macam tu. Okay, kalau pasal, kalau kita buang line tadi, dia akan nampak line ni. So macam tak nice kalau nampak line ni kan. Dia macam nampak sangat kita gabung dua gambar.
So cara kita nak buang line ni macam tak mau bagi nampak sangat adalah kita klik dekat gambar ni dan kita klik masking. Ni yang ni. Dapat tak? Nampak tak yang bawah ni? Kita klik yang ni. Dapat tak? Dapat. Okey, dapat. Okey, bila kita klik dekat sini, kita dah klik kan? Klik dekat sini dan kita ambil ni. Dekat kiri ni, kita tengok dekat kiri, ni adalah gradient tool. Tekan gradient dan kita macam ni. Nampak tak? Perasan tak? Bila kita tekan gradient, kita pergi dekat tempat yang kita nak kurangkan dia punya garisan tu. Kita tekan dan kita tarik ke kanan. Dia akan jadi macam ni. Nampak tak? Nampak. Okay, so jadi tak? Okay, kita buat dekat satu lagi gambar. Dekat yang asli ni. Okay, macam biasa tekan dekat bawah ni. Ambil yang ni. Dan tekan gradient dekat kiri ni. So, just buat macam tu. So, dia tak nampak sangatlah garisan tu. Kurang sikit garisan tu. Boleh ulang agak? Okay. Okay, first sekali yang tadi dekat opacity ni dah buat kan? Dah kurangkan opacity dia. Sebab kita nak buat sebagai background. Gambar ni sebagai background. Yang capacity. Yang apa tu? Yang capacity. Macam mana? Opacity tu, okay. Tekan dekat gambar ni. Dan tengok dekat sebelah kanan. Sebelah kanan bahagian layer ni kan. Ni, nampak tak opacity? So ambil opacity, Kak Fatin dah kurangkan dah opacity dia. So ambil opacity ni dan kurangkan. Macam tu. Dan kita boleh juga main dengan fill ni. Kurangkan sikit. Dapat tak? Dapat Kak. Line. Line. Kita nampak macam line kan. Kita tak mau bagi nampak line ni. Contohnya. Okay, kita tekan dekat gambar ni. Dan kita tekan benda yang bawah ni. Nampak tak ni? Kita tekan yang ni. Dia akan naik putih macam ni. Dekat sebelah ni. Dia akan naik macam ni. Sampai sini boleh. Okay. Seterusnya kita pergi dekat kiri ni. Ada gradient tool. Ni benda ni. Tekan gradient tool. Dan kita pergi dekat line yang kita nak kurangkan daripada dia muncul tu. Okay, kita just tarik ke kanan. Nampak tak dia akan jadi warna putih tu sikit. So dia dah kurangkan untuk gambar ni, dia dah kurangkan line tu. Kita buat pula dekat gambar yang satu lagi. Tekan ni juga. Ni. Dan tekan ambil gradient tu. Yang ni kita tekan dan ke kiri pula. Dia nampak tak? Dia dah tak ada dah line tu. Line tu dia dah tak nampak sangat lah. Boleh follow setakat ni? Macam mana apa? Kak, boleh terang step last tu yang saya nak buat apa ni, mana putih-putih, putih gambar. Okey. Okey, first sekali klik dekat gambar ni. Dekat layer pun boleh, nak klik dekat gambar pun boleh. Tapi kita klik dekat layer, klik dekat gambar yang kita nak buat putih tu kan, gradient tu kan. Okey, klik dekat sini and then dekat bawah ni tekan yang ni, klik yang ni. Okey, bila kita dah klik, pastikan kita punya mouse tu klik dekat sini juga, bukan dekat gambar.
tapi dekat sini yang masking ni. Okay, dan kemudian tengok dekat kiri dekat bahagian tool, kita ambil yang ni, gradient tool. Okay, dia ada gradient tool Okay, kita klik dekat gradient tool dan dekat gambar yang kita nak putihkan dia tu, kita tekan dari sini dan kita terus tarik ke sini. Okay, so dia akan jadi putih macam tu. Kalau nak lagi banyak, lagi panjang lah kena buat macam tu. Dia akan jadi macam tu. Boleh je nak tarik pendek ke panjang ke. Macam tu. Nampak tak? Dapat tak? Dapat. Okey, dapat. Alhamdulillah. Okey, biasanya kita mungkin lah, bila kita nak buat poster, kita selalunya akan buat macam ni kan. Contohlah ni poster lain. Kita akan letak panel dekat sini. Contoh sekejap Kita akan letak panel dekat sini dan tulisan kita akan letak dekat sini kan. Okay, so jadi tak nice bila kita nampak ni terlalu keras hard lah dia punya edge tu. Dia punya bucu-bucu tu macam terlalu nampak sangat. So kita nak kurangkan dia macam tadilah. Kita tekan sini dan kita ambil gradient tool ni. Kita tarik ke atas. Nampak tak dia dah kurangkan dia punya tu. So sedaplah sikit mata memandang. Maksudnya dia tak adalah terlalu nampak sangat yang kita tak edit pun benda tu. So tutup sikit macam tu. Macam nice lah dia, nampak nice kan? Boleh dapat tak kalau macam tu? Dapat. Okay, dapat. Yang lain okey tak? Okay, tak apa, kita teruskan. Kalau ada yang tak dapat nanti boleh je PM personal kepada akan ajar. Okay, dan kita back. Kita nak letak macam tadi Okay. Dan yang seterusnya adalah macam mana kita nak masukkan yang tadi yang Kak Fatin ajar untuk install daripada HiClickUp tu. Contohnya ikon WhatsApp tu kan. Kita just drag masuk. Contoh macam yang Kak Fatin bagi dalam Google Drive tu, Kak Fatin bagi benda-benda ni kan. Yang kalender, macam location ni. Okay, kita just terus masukkan. So nanti kita masukkanlah detail poster kita. Pukul berapa, ni untuk program lah. Biasanya Kak Fatin buat poster untuk program. Macam ni kita just masukkan. Kalau nak masukkan ikon WhatsApp, just masukkan macam tu je. Okay, dan seterusnya, okay, masking dah. Satu lagi. Kalau perasan, kebanyakan poster program sekarang ni, dia akan ada, sekejap, aku tunjuk contoh Okay, kebanyakan poster sekarang ni dia macam ni. Kita letak orang tu dalam shape, tapi kepala dia macam terkeluar sikit. Sekejap. Okay, tak apalah. Okay, Kak Fatin tunjuk macam mana kita nak letak orang dalam shape. Contohlah kita biasanya akan letak orang dalam bulatan kan. Okay, kita buat bulatan dulu, ambil dekat sini juga, sebelah kiri ni. Tekan right click dan ambil yang ellipse tool ni. Dia akan buat bulat lah, kita akan buat bulat. So tekan shift sambil draw kita punya bulatan. Okay, so dah jadi kan. Okay, macam mana kita nak letak orang ni dalam bulatan ni. Okay, first kali dekat layer sebelah kanan ni, orang tu mesti ada atas bulatan tu, atas kita punya shape tu. Bagi dia macam ni. Bagi duduk macam ni. Dan kita, pastikan dekat layer ni, orang ni adalah berada di atas shape. Dan kita right click dekat laki tu, kita tekan ni, create clipping mask. So dia dah masukkan dalam ni kan. Okay, kita boleh adjust sama ada nak buat macam ni ataupun macam yang Kak Fatin cakap sekarang ni, kebanyakan dia macam ni. Dia akan
kepala ni akan terkeluar sikit daripada shape ni. Okay, so ada yang tanya itu macam mana nak buat benda ni kan. So kau akan macam ni lah. Okay, sekejap, ubah sikit. Okay, kita nak bagi kepala dia dekat sini. So kita staykan dia macam ni. Dan dekat layer ni sebelah kanan dekat gambar dia ni, kita tekan Ctrl J untuk kita duplicatekan dia. So dia dah ada atas ni kan. Dia dah ada lagi satu. Okay, so dia akan jadi macam tu lah. Jangan gerakkan dia, jangan buat apa pun dekat dia. Dan kita ambil crop. Crop adalah dekat tepi ni, sebelah kiri ni. Dekat sini. Kita tekan right click dan ambil yang elliptical ni. Dia akan jadi bulat lah. Dan kita tekan dekat, kita draw bahagian yang kita nak kekalkan. Macam kita tak nak dekat bawah ni kan. Sekejap. Kalau boleh kita tak nak dekat bawah ni sebab kita nak bagi dia masuk dalam bulatan, just kepala je terkeluar. Badan kita nak dalam bulatan kan. So kita select area yang dekat bahagian atas ni je. And then kita klik select inverse dan kita delete yang belakang tu macam. Okay, kalau dia naik macam ni, kita sebelum tu kita kena tekan right click dekat gambar dan rasterize layer dulu. Kita buat dekat dua-dua gambar. Rasterize. Okay, and then baru kita boleh delete. Nampak tak dia dah masuk dah dalam ni. Sebenarnya dia ada dua gambar. Bila kita gerakkan, gambar tu akan jadi sini. Tapi bila kita gabung, dia akan jadi satu gambar lah. Dapat tak setakat ni? Kelaju. Ulang kak? Dapat tak? Tak dapat kak. Okey, tak dapat. Okey, kita ulang tak dapat daripada gambar ke ataupun nak start daripada shape tu? Pada shape boleh tak? Okey. Okay, delete dah. Okey, first kali kita draw shape, iaitu biasanya bulatan lah. Ambil bulatan ni. Dekat sebelah kiri ni, kita tekan yang bulatan ni kan. Okay, kalau dia naik rectangle, kita tekan right click dan ambil rounded ni. Bukan, ellipse. Ambil ellipse. So dia akan jadi, waktu kita nak draw tu, pastikan kita tekan sekali dengan shift. Tekan shift, okay, sambil buat bulat. Bila kita lepas, dia jadilah bulatan ni. Okay. Okay. So kita akan guna yang ni je lah. Okay, dan pastikan dekat layer ni, yang lelaki ni berada di atas bulatan ni. Jangan bagi duduk bawah. Kalau duduk bawah dia akan macam tu. So bagi dia duduk atas. Okay, dan kita letak macam ni. Okay. So dia akan jadi macam ni. Bila dia jadi macam ni, kita tekan dekat yang lelaki ni. Okay, first kali macam Kak Fatin cakap tadi, tekan right click dan rasterizekan dia dulu. Bila rasterize, dia tak akan jadi smart object. Dia hanya boleh edit dalam Photoshop ni je. Dia tak boleh edit dekat file lain. Okay, just tekan rasterize dan klik lagi sekali, right click, ambil create clipping mask. So lelaki ni dah masuk dah dalam kotak ni, dalam bulatan ni. Okay, biasanya dulu, style dulu dia akan buat macam ni je. Macam lelaki ni berada dalam ni. Tapi style sekarang, kebanyakannya akan buat macam ni. Macam ni, dia macam kepala ni terkeluar sikit daripada bulatan ni. Macam ni kita nak buat macam tu. Okay. Staykan dia macam ni, maksudnya kepala ni pastikan bagi terkeluar sikit. Okay, dan macam mana kita nak bagi ada lagi satu gambar. So cara dia adalah Ctrl J, tekan dekat gambar dan ambil Ctrl J, tekan Ctrl J. So dia akan duplicatekan gambar tu. Okay, setakat ni dapat tak? Sampai duplicate ni. Dapat tekan Ctrl J untuk duplicatekan dia. Kak, apa dia, rasterize dekat mana? Okay, rasterize. Okay, sekejap. Sebelum tu, okay, yang bila dia jadi macam ni, bermaksud dia adalah smart object. So kita kena rasterizekan dia untuk kita edit dalam ni. Kalau kita tak rasterize, kita kena buka file yang baru untuk edit dia. So tekan right click, tekan dulu dekat lelaki ni dan tekan right click. Okay, rasterize layer. Dapat? Ya. Okay, rasterize dulu. Kemudian
right click balik dan ambil create clipping mask. So dia lelaki ni dah masuk dalam bulatan ni. Okay, dapat setakat ni. Ya. Pastikan lelaki ni ada atas bulatan ni, jangan letak kat bawah. Dia macam create clipping mask ni untuk kita klipkan lelaki tu dekat dalam bulatan tu. Kalau kita nak buat rectangle pun boleh, apa-apa bentuk pun boleh je. Okay, macam Kak Fatin cakap tadi, kebiasaannya orang akan buat macam ni je. Kalau untuk resume ke, untuk apa-apa ke, biasanya macam ni. Tapi style sekarang, dia macam ni. Kepala dia akan terkeluar sikit lah. Okay, so kita nak, macam mana kita nak buat style tu adalah dengan kita duplicatkan gambar ni. Jangan ubah apa-apa, biar dia macam ni. Maksudnya gambar ni macam sekerat je. Sebab kepala dia akan ada kat atas ni kan. Okay, so kita duplicatkan gambar lelaki tadi dengan cara shortcut dia adalah Ctrl J. Okay, so dia akan naik lagi satu gambar lelaki. Okay, kita nak stay gambar ni macam ni tapi kita tak nak bahagian bawah ni masuk sekali dalam poster, dalam bulatan ni. So kita ambil crop. Kita crop menggunakan bulatan, ambil kat sini. Okay, kalau dia ambil dia naik rectangle, just tekan right click dan dia akan keluar banyak option. So kita ambil elliptical marquee ni. Okay, dan kita select area yang kita nak staykan dia je. Contoh kita nak stay bahagian ni je kan. Maksudnya kita nak bahagian ni bagi masuk dalam bulatan. Bahagian bawah ni tak payah. So kita just buat macam ni. Okay. Then kita tekan right click, ambil select inverse. Lepas kita ambil select inverse tu, kita tekan backspace. Maksudnya kita remove lah, kita delete yang bahagian bawah ni. Okay, macam tu. So sebenarnya dia akan jadi, dia nampak macam satu gambar tapi sebenarnya dia adalah dua gambar macam ni. Sebab tu orang kata sekarang ni, zaman sekarang banyak benda yang boleh buat dengan Adobe Photoshop kan. Banyak trick yang kita boleh buat. Ini salah satunya. Dapat tak setakat ni? Dapat. Okay, alhamdulillah. So kita tekan Ctrl D untuk kita donekan dia. Okay, and then kalau macam kita nak gerakkan dia, kita tak nak gerak satu-satu kan. Dia macam susah lah nak gerak satu-satu. Okay, kita tengok dekat layer ni, kita tekan dekat main copy ni. Dan kita sambil tu kita tekan shift dan kita tekan layer yang elite ni bawah. Kemudian kita tekan yang ni, dia macam paperclip ni. Ni adalah untuk hyperlinkkan dia, untuk linkkan tiga-tiga. So bila kita tekan yang ni, kita nak gerakkan dia lepas ni mudah lah. Kita just tekan ni, satu ni, dia dah gerakkan semua sekali. Dia tak akan gerakkan satu persatu. Faham tak? Faham. Okay, faham. Okay, alhamdulillah. Okay, satu lagi yang terakhir, Kak Fatih nak ajar cara buat background. Contohlah kan, kita tak nak background yang gambar orang ni, tapi kita nak background yang solid, contohlah warna putih ke, warna biru ke. Kita nak background yang solid ataupun gradient. Macam mana cara dia? Okay, Kak Fatih delete dulu gambar ni. Okay, caranya adalah kita ambil dekat bawah ni, nampak tak ikon ni? Klik dekat sini dan ambil solid color. Dia akan bertukar. Kita pilih color, dia akan tukar dekat belakang tu. Ambil lah apa-apa warna pun. Dia akan tukar. Ini adalah untuk solid color. Katakanlah kalau kita tak mahu pun solid color, kita nak macam dua color macam tulisan kita ni. Okay, kita just Ctrl Z dan kita ambil ni. Sama juga ikon bawah ni dan ambil gradient. Okay, so nampak tak dia jadi dua color kan. Okay, kita klik dekat sini untuk kita tukar, kita nak color lain. Just klik and pilihlah corak mana, color apa yang kita nak. Contohlah kita nak color ni, contoh. Kita boleh ubah warna dekat sini macam Kak Fatih tunjuk tadi, tekan dekat sini dan klik dekat sini. Okay, letaklah warna yang kita nak. Just macam tu je, klik OK dan OK. So ni adalah kalau kita nak background kita tu color gradient.
Dia jadi 2 color macam tu. Ada soalan tak untuk tukar color background ni? Tak ada. Okay, tak ada semua boleh follow Kalau nak tanya-tanya tahu, jangan malu-malu. Okay, kalau tengok poster ni, macam mana Kak Fatin dapatkan kapal terbang ni dengan cara yang tadi. First kali Kak Fatin tunjuk, cari dekat Freepik. Cari dekat Freepik, search lah travel ke. Kita kena pandai fikirkan keyword yang sesuai lah dengan apa yang kita nak. Dan yang bawah ni pun sama je. Cara buat yang Kak Fatin tunjuk tadi, ni pun sama juga. Sebenarnya kalau kita nak poster kita tu lagi cantik, kita kena tambah font baru, kita kena tambah shade banyak. Cara nak cari shade pun dekat Freepik pun banyak juga. Dan gradient tadi, gradient pun sebenarnya Kak Fatin selalu juga pergi bengkel Photoshop dan selalu dapat warna-warna gradient ni. Kita boleh cari dekat Freepik tu juga. Okey, sebelum kita habiskan, ada soalan tak nak tanya daripada awal sampai habis? Nak tanya tentang font ke, tentang nak cari bahan ke, rectangle ke, nak remove background ke? Kalau segan nak cakap, boleh chat. Hantar dekat chat. Okey, nanti dalam WhatsApp nanti boleh tak Kak Fatin nak tengok setakat mana yang hampa dah buat, boleh follow ke tak. Nanti screenshot Adobe Photoshop ni dan hantar dalam group. Ataupun nak angkat gambar ke, masukkan dalam group WhatsApp tu. Kak Fatin nak tengok setakat mana hampa boleh follow. Sebab Kak Fatin sangat berharap lah agar semua orang boleh follow. Ada soalan ke setakat ni? Nak minta ulang yang mana-mana? Kalau design tu ada tempat tak nak tengok contoh design? Okey, biasanya kalau design, Kak Fatin, macam Kak Fatin cakap tadi, kalau Kak Fatin jumpa satu poster dekat WhatsApp, Kak Fatin akan screenshot dan simpan dalam satu folder untuk kita jadikan rujukan. Okey, contohlah kita macam nak letak font ni macam mana, ataupun jenama font tu apa dan bentuk dia macam mana, kita akan rujuk macam tu. Kita tak boleh tiru hasil kerja orang, tapi kita boleh jadikan bahan untuk kita jana idea kita. Kita tak boleh tiru sebiji-sebiji. Dan satu lagi kita boleh cari dekat Google. Just search, contohlah kita nak apa poster Ramadan ataupun poster Syawal ke. Contohnya poster Ramadan. Just search dekat Google. Dia akan keluar macam ni. Okay, ni adalah idea-idea lah kita boleh buat. Mungkin kita nak masjid nak letak macam ni, lepas tu dia nak letak bulan ni. Ni antara idea. Tapi kalau kita nak bahan ada dekat Freepik tadi. Search Freepik tadi Okay, kita nak tulis je Ramadan ataupun Eid Aidilfitri kan, Eid Mubarak. Okey, dia akan keluar yang macam ni. So bila dia tak ada button premium tu, sekejap contoh. Ni adalah premium. Kalau premium ni kita tak boleh ambil. Ataupun kalau kita nak ambil, kita kena langgan lah. Kita kena bayar sikit, sebulan berapa tak ingat. Sebab Kak Fatin tak pernah pun guna yang premium. Just guna yang simple je, yang free. Yang free pun dah cantik macam ni. Ni free ni. So kalau kita nak buat poster, kita boleh ambil dekat sini. Tapi macam Kak Fatin cakap, kalau kita designer yang profesional, kita tak akan ambil sebiji-sebiji design tu.
contohlah kalau dekat poster ni, okey kita minat dia punya bulan ni. Kita tekan dan kita download, macam Kak Fatin cakap tadi, dia akan kebanyakan file dia dalam bentuk dalam Adobe Illustrator. So kena ada Adobe Illustrator. Okay, bila kita tekan, kita nak bulan ni je kan, okay, kita ambil. Tapi dekat poster ni kita minat bunga ni, kita ambil lah bunga ni. Dia akan jadi banyak file lah yang kita kena download. Tapi dia akan jadi kita akan puas sebab poster tu kita buat hasil idea kita sendiri. Dan tak salah pun kalau nak ambil dekat Freepik ni, Kak Fatin masuk dalam group designer, kebanyakannya memang designer ni dia akan ambil dekat Freepik ni. Tak salah pun, dia tak akan jadi copyright ke apa ke. So ambil dekat sini untuk kita cantikkan lagi lah kita punya poster tu. Macam-macam, kalau kita nak apa-apa pun just tulis je dekat sini, dia akan keluar lah. Tak semestinya kita ambil satu poster ni, okay, terus hasilkan poster kita, ciptaan kita, tak boleh. Dia macam kalau kita ambil yang ni sikit, boleh lah macam tu. So ni cara untuk cantikkan lagi poster kita. Sebenarnya banyak lagi benda yang Kak Fatin tak ajak hari ni sebab kalau nak mendalami Photoshop ni bukan dengan hanya satu bengkel. Sebab Kak Fatin dulu, Kak Fatin zero, first masuk UC ni zero sangat-sangat Photoshop. Dan bila ditaklifkan untuk menjadi Exco Multimedia PM FQS, masa tu lah, sebab masa tu rasa macam terpaksa sebab memang tak reti, zero. So bila orang suruh jadi Exco Media ni macam, ya Allah apa aku nak buat ni kan, macam mana aku nak design poster sedangkan aku zero sangat-sangat dalam Photoshop ni. So masa tu dekat USIM, kalau offline, secara offline dulu memang banyak sangat orang akan anjurkan bengkel Adobe Photoshop, sangat banyak. Dan Kak Fatin akan join mana-mana yang Kak Fatin sempat, Kak Fatin akan join. Kak Fatin tak join satu poster tu, takkan join satu bengkel, kita terus mahir, memang tak. Kita kena join banyak sebab mungkin panel ni dia sentuh tentang bab ni, panel ni dia sentuh tentang bab ni, the panel ni dia ajak yang ni. So sangat lain-lain, ilmu setiap orang tu sangat lain-lain. Dan sampai sekarang, even Kak Fatin dah reti sikit untuk design poster, Kak Fatin still join bengkel Photoshop yang orang lain anjur. But mungkin kita tak start dah dengan beginner. Okay, kita selalu akan start dengan beginner kan kalau kita kosong kan. Kalau macam Kak Fatin dah reti sikit, kita join yang intermediate ke ataupun kita join yang apa macam tinggi sikit lah, yang advance sikit lah, untuk kita dapat ilmu-ilmu yang kita tak pernah ada. So join je, jangan risau kalau contohlah yang ni kita join Adobe Photoshop untuk beginner. Next time ada orang anjurkan lagi bengkel Adobe Photoshop for beginner, just join je sebab ilmu dia takkan sama. Dan seriously, okay ni 2 jam ni adalah masa yang singkat untuk belajar Adobe Photoshop. Biasanya kalau offline dulu dia akan buat seharian daripada pukul 8 pagi sampai 5 petang. Biasanya macam tu lah. Dan kita akan ada macam tadi adalah teori kan, Kak Fatin just ajak. Tapi kalau kita buat offline, kita boleh praktikal terus. Kak Fatin akan tengok apa buat poster dan submit. So benda tu akan ni sikit lah. Sebab tu Kak Fatin cakap, jangan hanya limitkan dengan join satu bengkel Adobe Photoshop. Kita assume kita terus mahir, kita takkan mahir. Kita kena belajar dan belajar. Join je banyak bengkel dan apply setiap hari. Macam Kak Fatin, bila Kak Fatin terpaksa untuk jadi Exco Media dan hari-hari kena design, dia akan improvekan kita punya skill tu. Tapi kadang ada yang kita ambil tutorial daripada YouTube, ada yang kita belajar daripada bengkel Photoshop. So kita gabung-gabung dan kita akan hasilkan satu poster yang cantik. Dan dia tak semestinya makan masa 1 tahun, 2 tahun. Mungkin dalam 10 tahun baru kita mahir design. Yang penting kalau kita minat, teruskan. Jangan berhenti di sini. Okay, itu je lah setakat pengalaman Kak Fatin dan apa yang Kak Fatin dah lalui sebelum ni. Jangan berhenti untuk join bengkel-bengkel yang diadakan. Okay, setakat ni ada soalan tak? Kalau ada InsyaAllah tak ada. Okey, tak ada. Yang lain ada lagi tak sebelum Kak Fatin habiskan? Okey, kalau tak ada sekarang ni, kita sampai di sini saja. Kalau ada mungkin lepas ni ada soalan nak tanya, boleh tanya dalam grup tu ataupun PM Kak Fatin. Kak Fatin okey je.
So sampai sini saja. Terima kasih. Terima kasih Kak. Okey Kak, terima kasih Thank Kak. you. Thank you. Terima kasih Kak. Terima kasih kepada Kak Fatin kerana sudi berkongsi ilmu. Sebelum kita akhiri bengkel kita hari ini, diminta untuk semua buka kamera bagi sesi bergambar. Boleh buka kamera semua. Dah sediakan? Okay. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Atau sekejap sekali lagi. 1, 2, 3. Freestyle satu. Buat best. Okay. Buat best. Okay. Ready? 1, 2, 3. Buat best. Sekali lagi. Freestyle sekali lagi. 1, 2, 3. Okay. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan suratul as. Terima kasih semua. Terima kasih Kak. Terima kasih semua. Terima kasih Kak. Okey. Terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Terima kasih Kak. Terima kasih Faiz. Terima kasih semua.